bagaimana menguruskan emas tinggalan yang didapati, mempunyai izin, adakah ditanam ditanam atau dilebur dalam bentuk berbeza atau ada kaedah lain. Jadi maknanya lazimnya bagi barang-barang yang ada kaitan gangguan, terdapat beberapa kaedah lah yang digunakan oleh mu'alij. Dibakar pun ada yang menggunakan, ada yang bakar, ada yang tanam, ada yang dibuang ke laut. Tapi ketiga-tiga kaedah tu tak ada masalah, bergantung kepada kaedah sesuatu, kaedah perubatan, semuanya dibolehkan. Kalau di pusat rawatan kita tanam ataupun kita bakar. Cuma tuan-tuan, sebelum daripada proses kita nak tanam, kita nak buang, kita nak lebur, kita nak bakar tadi, yang lebih penting daripada itu adalah membatalkan sihir yang terikat kepada simbolik bahan itu tadi, pada emas itu tadi. Jadi sebab tu bila kita bawa contoh ke pusat rawatan Darussalam, ataupun tuan-tuan jumpa dengan seorang mu'alij, maka diruqyahkan dulu, ditawarkan dulu dengan air, dengan garam dan sebagainya, barulah dibuang. Kerana kalau tuan-tuan pergi ambil, tuan-tuan tahu benda tu ada jin, ada gangguan, ada berkait dengan benda-benda mistik macam ni, tuan-tuan ambil keris tadi pergi campak kat sungai, tuan-tuan balik rumah nanti tuan-tuan pengsan, atau ada anak-anak yang kena kacau. Kemudian mulalah ada yang tak sedar dan marah-marah. Kenapa? Dia akan kata, kenapa kau buang aku kat sungai dan sebagainya. Jadi kerana itu, membuang benda tu tak penting. Yang penting adalah membuang jin daripada terikat dengan benda tu ataupun dengan kehidupan kita. Maknanya membatalkan sihir itu yang paling utama. Jadi sebab tu di pusat rawatan macam kita di Darussalam, bila tuan-tuan bawa keris, tuan-tuan bawa macam-macam benda, kita pernah tunjuk sebelum ni, subhanallah, 1001 barang macam-macam tuan-tuan. Ada keris, ada tombak, ada kulit harimau, ada kulit kibas, ada cermin, ada minyak wangi, macam-macam benda. Bila datang, maka kita buat kita ni siboran dan sebagainya, maka ada satu masa tu kita akan buat majlis tawarkan kita punya barang-barang tadi, kemudian kita simpan ke atas lah, jarang-jarang baru kita buang, tak sempat dan sebagainya. Jadi benda tu maknanya bukan yang penting tu nak batalkan sihir tadi dengan cara buang tadi. Kalau kita terus buang, kalau kita terus bakar, kalau kita terus tanam, sila hari bulan kita akan lagi teruk sakit, sebab dia akan marah, dia akan mengamuk-ngamuk. Sebab itu dibatalkan sihir. Bila kita ruqyah, kita baca tawar kepada benda tu, maka kita minta dia tu dah tinggalkan ikatan. Kalau sakitnya masih ada pada orang, maka orang juga perlu dirawat. Begitu. Jadi maknanya bukanlah bermakna kita kena buang. Lagi-lagi kalau benda dengan emas tadi, maka tak perlulah dicampak ke laut, tak perlu dibuang, tak perlu ditanam. Bawa kepada saya pun tak ada masalah kalau rasa tak nak lah. Kita spray je dengan benih tu. Okey, salah satu tuan-tuan, kalau kita rasa adanya bahan-bahan mistik dan sebagainya, ataupun kita kata mak kita ni meninggal, tok nenek kita meninggal dan tinggalkan bahan-bahan dia ni bidan, bomoh dan sebagainya, kita ambil bahan-bahan dia ni, kita boleh spray baru kita guna. Nak elakkan daripada adanya bahan itu pendampingan ataupun kaitan dengan benda-benda yang mesti ataupun makhluk halus ini. Baik.